Sambung balik. Kalau kita tengok ni soalan keusahawanan, kita biasa buat dah. Kita yang tak buat lagi tu maksudnya kerja khusus pun tak buat, tak lengkap lagi. Okay, dia kata ni adalah proses kerja. Proses kerja tu dibuat oleh pengurus projek. Maksudnya siapa ke X, siapa ke Y, siapa ke Z. Jadi kena jawab kat sini. Kita tengok, siapa tak tahu tengok nota. Dia kata lengkapkan dan namakan kumpulan pasukan produksi multimedia. Okay, nombor 2. Dia kata lengkapkan jadual keseluruhan projek. Jadi kita pun pening kepala, ya Allah, apa macam mana ni nak jawab ni? Ya Allah, tak retinya aku. Sabar tak? Cuba kita fikir, macam mana 30 ni boleh jadi 9,000. Ambil kalkulator. 9,000 bahagi 30 dapat berapa? Ni potong, dapat 300. Jadi 300 kali 30 sama dengan 9,000. Dah dapat dah lah satu jawapan. Yang ni kali berapa dapat tak tahu. Tak tahu tu nak buat macam mana. Inilah soalan kebat ni. Soalan mencabar. Ni kita tahu dah. 185 kali 28 sama dengan berapa? Kan? Bila dah dapat jawapan ni, kita pun ni soalan matematik ni. Kita ambil 278. Kita tolak dengan ni, tolak dengan ni, tolak dengan ni. Dapatlah this one. The answer. The answer is here. Lepas tu when the answer is here, you need to divide lah. Bahagilah dengan yang ni pula. Dapatlah yang ni. Jadi matematik tu penting. Kalkulator pun penting. Bayangkan kamu tak bawa kalkulator hari ni. Jenuh kau nak fikir kan. Jadi kalau kamu nak pinjam member tu, boleh ke macam dia pun nak pakai kan. Lepas tu tak lagi payahlah. Jadi kesimpulannya sila bawa kalkulator. Yang ni pun sama. Bila 1220 kali 1 sama dengan ni, macam mana berapa kali 2 dapat yang ni. Kemudian dah dapat tu, yang ni tolak ni, dapat jawapan ni. Bahagi. Pandai-pandai lah. Siapa yang kena soalan ni, nanti explain macam mana nak jawab. Okay, so yang ni adalah anda diminta untuk membangunkan CD interaktif. Kita buat CD interaktif apa? Ingat tak? Kita buat interaktif pasal Digizen. Kan? Sebab tu penting buat Digizen tu. Lepas tu kita buat. Ni kita buat cetak alih ni. Okay, cuba teka. X tu apa? Z tu apa? Y tu apa? Nota ada dalam PDF. Okay, so yang ni soalan kibat. Sebab dia macam jawapan tu tak ada depan mata. Jawapan tu adalah berdasarkan animasi imajinasi kita. Dia kata hasilkan satu lakaran menu yang mengandungi semua elemen. Jadi kita pun macam dia bagi skeping macam tu. Kita bayangkan kita nak buat menu utama. Ni kita letak apa? Banner. Elemen apa? Elemen apa ni? Elemen video. Takkan video besar ni. Elemen grafik. Kalau elemen video nak tak kat mana? Tak kat sini. Kan? Perlu ada logo. Selalunya elemen video dia ada play. Tulislah elemen video. Elemen teks ada kat mana? Okay. Kita tak boleh. Kita tulis apa? Kita buat anak panah. Kita tulis elemen teks. Jadi make sure kita ada. Berapa elemen kita ada ni? Kalau kamu ingat. Kita ada elemen teks. Kita ada elemen grafik. Video. Audio.
animasi. Lepas tu kita ada elemen interaktif. Jadi kena ni lah. Kan, macam mana kita nak bagi pemeriksa kata kita faham soalan ni dan reti jawab. Nanti siapa yang kena soalan ni rujuk kat cikgu dulu. Okey, Raja 4 menunjukkan objek 3D yang dimasukkan pencahayaan. Senaraikan dua jenis cahaya yang terdapat pada persekitaran 3D. Nak tahu jawapan dia? Tengok nota. Huraikan langkah untuk menghasilkan objek 3D tersebut. Objek 3D tersebut ni apa dia ni? Teapot, kan? Tekor. Macam mana kita nak dapat tekor tu? Macam mana kita nak buat? Takkan lupa kot? Kalau lupa tengok nota. Huraikan langkah untuk meletakkan cahaya di dalam scene. Cahaya. Macam mana kita nak letak cahaya? Maksudnya dia nak nombor satu dia suruh kita cari senarai dua jenis cahaya. Nombor dua dia nak kita terangkan macam mana nak buat langkah 3D ni. Macam mana nak buat tekor saja. Nombor terakhir soalan dia macam mana nak letak cahaya kat sini. Okey, bila ditanya soalan bahagian-bahagian ni, selalunya kalau dia ada 3 markah, kena ada 3 langkah. 1, 2, 3. Kalau kita tengok kat sini. Dia tanya 5, kita buat 5. Supaya senang, kita macam nak mudahkan pemeriksa dan pemeriksa pun senang nak bagi markah kat kita. Kita pun, kalau kita jawab esei, tu cari pasal lah. Jadi kalau boleh jawab 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu, janganlah jawab macam contohnya langkah letak cahaya. Kita kata flashlight. Flashlight tu apa? Kan? Kita kena bagi tahu lah. Tekan butang flashlight. Tekan butang flashlight tu kat mana? Dekat menu. Dekat menu mana? Kan? Jadi tu antara macam pemeriksa cari pasal dengan kamu. Tak mau bagi markah kat kamu. Jadi kamu macam kena detail lah. Dekat mana, kena tekan apa, ada titik tak. Okey, kertas peperiksaan tamat. Lepas tu, dia tunjuklah macam mana dia nak bagi pemarkahan dekat kerja khusus kamu ni. Ni contoh kerja khusus yang kita buat dulu ni. Lepas tu, dia bagi pemarkahan macam mana. Kan? Daripada pemberat dia 3. Tu dia tengoklah apa pemberat. Contohnya, kadang-kadang yang ni cikgu lah bagi markah kan. Tapi yang untuk yang cikgu dapat tahu kata, kalau ada orang tu siap awal, kadang-kadang dia buat cincai, dia dapatlah 1 markah. Kalau ada orang tu dia buat macam tiba-tiba dia lupa tutup komputer kan, dia buat-buat dia lupa komputer, dapat pun 1 markah. Kadang-kadang kalau dia marah sangat, dia kosong. Ataupun kalau nampak kerajinan tu, dia macam ada usaha kan, ada usaha tu kita bagi 3. InsyaAllah lah hampa dapat markah elok dekat dekat kerja khusus ni. Kita harap macam tu lah. Kalau hampa buat kerja elok, kita pun bagi dapat markah elok. Okay, so yang ni adalah ni last kali lah. Catat alih. Catat alih dia kita mula. Kita daftar sebagai pelajar multimedia. Lepas tu kita buat pentafsiran. Pentafsiran tingkatan 4. Tahun lepas kita dah buat. Lepas tu fasa 2 pentafsiran. Masih lagi tingkatan 4 no. Maksudnya kalau pentafsiran tu ada 4, mungkin buat 2 dulu. Ni kemudian lepas tu kita sahkan siapa yang dah siap. Tu daftar SPM. Jadi bila daftar SPM, siapkan modul pentafsiran yang tingkatan 5. Masukkan markah. Lepas tu pastikan semua dah siap kerja khusus. Lepas tu nanti cikgu akan bagi tahu yang ni penting. Sebab ni cikgu pergi khusus. Kemudian dia bagi tahu kata dia pun nak menyenangkan kita. Jadi ada modul-modul yang di drop. Di drop tu macam maksudnya tak payah buat. Tak payah buat. Bukan tak payah buat. Tak payah taksir. Bila tak payah taksir,
bukan tafsir tau, taksir. Bila tak payah taksir, soalan tu akan masuk juga dalam peperiksaan, tapi tak ada pemakahan sebab dia tak ada pemakahan dalam SPM nanti sebab dia nak bagi kemudahan dekat dia nak, sebab dah COVID apa semua kan, nak buat tu susah. Jadi dia kata kerja khusus tu pelajar kena belajar tapi markah tak perlu ambil sebab dia kesian ada budak-budak yang tak dapat nak siapkan kerja khusus ni kan. Jadi hampa semua nanti akan dapat CJ. CJ ni penting. Pentingnya untuk satu, untuk masa hampa belajar kat universiti nanti, nak apply universiti, kita akan ni lah bukti kata kita dah ada apa CJ untuk Photoshop, kita dah ada CJ untuk animasi. Satu lagi untuk kerja. Kerja ni penting. Dulu nombor cikgu dia duduk dekat dia apply kerja dekat PMC, Putra Medical Center. Lepas tu macam dia PMC bagi kerja angkat barang je. Lepas tu dia kata lah dia boleh buat kerja komputer. Lepas tu kata betul ke? Lepas tu dia tunjuklah CJ Produksi Multimedia tu. Jadi bila dia tunjuk CJ Produksi Multimedia tu, kalau awak tak apa awal-awal kan. Jadi dia ni dia dah jadi senior dah kat situ. Tu kira-kira 2007 lah ni 2000 berapa dia ada kat situ kan. Alhamdulillah lah. Maksudnya dengan CJ Multimedia yang dia ada tu, dia dapat kerja elok dekat situ. Okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih dengar cikgu bebel hari ni.